Hari ini, kami akan mengadakan sesi temu bual bersama guru-guru dan rakan-rakan di Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 10 Kota Damansara berkenaan sesi pembelajaran atas talian atau lebih dikenali sebagai PDPR pada waktu pandemik. Hai, hari ini saya akan bertemu bual bersama Alif dari Empat Adik. Hai Amar. Hai. Hari ini saya bersama dengan Mazni daripada kelas 4 aktif untuk sesi temu bual pada hari ini. Hari ini saya akan bertemu bual bersama Syakina dari kelas 4 Abu. Hari ini saya bersama Krotul Halwa daripada kelas 4 aktif untuk sesi temu bual pada hari ini. Ini saya akan bertemu bual bersama Cikgu Hazwani yang mengajar matematik di sekolah ini. Hari ini saya bersama dengan Cikgu Nurhia. Cikgu ajar subjek apa? Biology, Form 4 and Form 5. Saya bersama Cikgu Haliza hari ini. Beliau mengajar matematik dan matematik tambahan. Soalan pertama, apakah perasaan awak setelah mendapat tahu bahawa adanya pelanjutan sesi persekolahan 2021 hingga Mac 2022? Perasaan saya sedikit kecewa tapi hati terasa gembira sebab saya masih dapat membuat persediaan sebelum naik ke tingkatan 5, juga dapat memberikan banyak tumpuan kepada subjek-subjek yang saya lemah. Sejujurnya lah saya rasa lega dan gembira juga sebab ada masa lebih untuk kita belajar silibus-silibus yang tak sempat belajar waktu PDPR secara bersemuka daripada belajar secara online lah atas talian. Perkara ini saya rasa dah dijangkakan sebab SPM pun dilanjutkan. Jadi saya sebagai murid tingkatan 4 yang akan menduduki SPM tahun depan, saya rasa perkara ini sangat munasabah lah dan saya rasa gembira sebab kami pelajar diberi masa untuk mengulang kaji semula semua subjek untuk persediaan SPM tahun depan. Pertama sekali cikgu rasa agak lega kerana cikgu yakin kebanyakan murid masih belum bersedia. Untuk tahun lepas kan kita melalui satu tempoh PKP yang agak panjang. Jadi cikgu rasa memang baguslah kerajaan lanjutkan tempoh yang tahun lepas lagi sampai bulan 3 tahun depan kan. Jadi cikgu rasa baguslah untuk murid dapat catch up balik dan ulang kaji semula tajuk yang terlepas pada tahun lepas dan boleh dia berjumpa cikgu secara bersemuka untuk dapat lebih lanjut lah, maklumat lebih lanjut, info lebih lanjut tentang pelajaran yang dihadapi. Honestly, saya rasa lega, lega sebab kita ada penambahan masa untuk untuk kita catch up balik budak-budak ni, murid-murid ni untuk SPM 2021. Jadi soalan kedua, awak lagi suka untuk belajar di rumah atas talian iaitu PDPR ataupun datang ke sekolah belajar penggiliran? Pada pendapat saya suka kedua-duanya kerana kedua-duanya mempunyai kebaikan yang diperoleh oleh murid. Sebagai contoh, proses pembelajaran bersemuka di sekolah sedikit sebanyak dapat membantu saya memperoleh satu kemahiran iaitu bersosial. Jadi murid lebih banyak bersosial berbanding proses pembelajaran di PDPR. Manakala di PDPR pula, dia akan memberi satu manfaat kepada saya iaitu saya mampu untuk menyusun jadual saya. Jadi setiap hujung minggu saya akan mengambil masa untuk menyusun jadual saya untuk proses pembelajaran saya di rumah. Saya lebih suka bersemuka sebab kalau PDPR agak susah untuk saya sendiri faham apa yang diajar oleh guru. Tapi kalau bersemuka, so kita boleh senang tanya, kita boleh just tanya like straight, tak perlu nak tanya like kena tekan button dekat komputer tu sendiri ke. Semestinya cikgu pilih secara bersemuka sebab cikgu boleh nampak terus respon murid berbanding dengan secara atas talian. Tetapi sebagai seorang guru, cikgu juga masih secara berterusan menjalankan kelas di atas talian. Cikgu rasalah bagi semua guru-guru pun rasanya semua lebih suka mengajar bersemuka di sekolah lah. Sebab kita nampak murid kita nampak apa yang murid buat di sekolah, kita nampak apa kesalahan kalau murid buat, kita betulkan. Tapi di PDPR di rumah, kita tak nampak kan apa yang murid buat di rumah. Kadang-kadang dia buka, dia tutup kamera kan. Kita tahu dia tengah belajar atau tak belajar kan. Tapi dalam kelas kita nampak dia belajar,
dia buat kerja, dia betul-betulkan kesalahan dia. Soalan ketiga, adakah pelanjutan sesi persekolahan 2021 hingga Mac 2022 akan membantu murid-murid dengan adanya masa yang lebih? Sangat membantu murid. Seperti saya kata tadi, untuk tambah masa untuk belajar dan ulang kaji balik tingkatan yang sama daripada terus masuk tingkatan 5 dan kelang kabut nak kena kejar balik subjek-subjek tingkatan 4. Bagi pendapat saya, ya, dengan adanya sesi pelanjutan persekolahan ni banyak memberikan kelebihan kepada murid-murid sebab mereka dapat membuat lebih banyak latihan, dapat belajar dan mengulang kaji semula subjek-subjek yang mereka tidak faham ketika PDPR dan juga persediaan mereka sebelum naik ke tingkatan yang seterusnya. Semestinya lah sebab bila dia drag lagi masa tu, lagilah kita dah trial dan saya dah membuat penandaan dan kita tahu kelemahan murid, kelebihan murid, jadi kita boleh fokus murid macam ni, kita nak buat macam mana. Kita ada lagi strategi untuk dorang kan, untuk kita boleh bantu lagi lah supaya SPM 2021 ni mereka dapat keputusan yang lebih baik. Banyak membantu, terutama murid yang akan menghadapi ujian besar lah macam SPM ni, SPM, OSTP, banyak membantu mereka kerana cikgu rasa mereka perlu buat sehabis baik dalam tempoh 3 bulan peluang masa yang diberikan ni, perlu gunakan masa sehabis baik, adakan macam kelas intensif bersama guru ke tutor macam cikgu cakap tadi, ataupun supaya mereka lebih banyak buat latih tubi untuk meningkatkan confidence mereka untuk menghadapi peperiksaan kelak. Untuk soalan terakhir, sebagai seorang murid, adakah awak pernah berasa perasaan burn out semasa PDPR? Yang tu semestinya lah. Saya rasa sebab bila kita dekat rumah ni, kita sentiasa belajar dan kita macam tak ada tempat untuk rehat. Kalau di sekolah kita balik rumah boleh rehat, tapi bila kat rumah kita belajar kat situ, kita rehat pun kat situ, jadi lagi mudah lah untuk burn out tu. Sebagai murid yang ingin menjadi cemerlang, saya percaya burn out itu adalah perkara yang biasa yang dialami oleh setiap murid dalam hidup mereka. Okey, cikgu pertama sangat berharap mereka istiqomah. Maksudnya mereka guna masa ni belajar secara sistematik, berjadual, secara istiqomah, maksudnya secara sikit-sikit tapi hari-hari ulang pengulangan supaya mereka lebih mantap lah nanti, mantap tentang ilmu pengetahuan yang sepatutnya mereka kuasai. Jadi cikgu sangat berharap mereka guna masa sehabis baik, masa yang ada ni. Cikgu doakan mereka diberikan kesihatan yang baik sebab kita pandemik sekarang, dan mereka ada confidence diri yang tinggi, mereka ada semangat untuk belajar, ada motivasi diri, dan mereka akan buat, cikgu doakan mereka akan buat sehabis baik masa SPM nanti, dan mereka percayalah dapat keputusan cemerlang. Okay. Pertama sekali cikgu haraplah murid-murid yang akan mengambil SPM akan berusaha lebih gigih kerana mereka lagi banyak duduk di rumah dan lagi pendek tempoh berjumpa dengan guru. Jadi mereka kena berusaha lebih gigih lagi berbanding dan juga mereka tahun pertama yang ambil batch SPM KSSM. Jadi mereka kena usaha lebih gigih lah sebab kita tahu soalan KSSM ni standard dia agak tinggi, dan mereka pun duduk di rumah lebih lama berbanding di sekolah. Jadi kena manfaatkan tempoh yang ada di sekolah dengan sebaiknya lah. Tak boleh lah kalau tak datang sekolah, kena datang sekolah tahun depan sebelum SPM tu, pastikan tak ada tertinggal apa-apalah sebelum SPM. Okey, so untuk murid yang akan ambil SPM 2021, kepada murid-murid cikgu lah khasnya kan, 5 Abu Bakar, 5 Arif, 5 aktif dan 5 cerdas. Keep strong, kekalkan prestasi. Okey, kita muhasabah diri lagi kan. Lepas tu kita usaha lagi lah sampai tiba masanya, sampai tiba SPM 2021 tu. Cikgu akan sentiasa berada kat belakang kamu, bantu kamu sehabis baik. Saya bersama Cikgu Munirah, iaitu Guru Kaunseling di SMK Seksyen 10 Kota Damansara. Hai Cikgu Munirah. Hai Sufiana. Soalan pertama ialah,
Cikgu sebagai guru kaunseling, apakah pendapat cikgu berkaitan ujian saringan minda yang telah dibuat oleh murid-murid semasa PDPR? Okey, berkaitan dengan minda sihat, untuk pengetahuan semua, unit bimbingan dan kaunseling telah melaksanakan saringan minda sihat kepada semua murid di SMK Seksyen 10 Kota Damansara pada PDPR yang lalu, yang mana saringan minda sihat tersebut adalah tujuannya untuk mengenal pasti tahap kesihatan mental semua murid di sekolah ini. So, hasil daripada saringan minda sihat tersebut, alhamdulillah, kebanyakan dan masih ramai lagi murid-murid di sekolah ini emosi dan tahap kesihatan mental mereka adalah dalam keadaan yang baik. Namun masih ada segelintir murid yang menghadapi masalah kesihatan mental yang mana memerlukan perhatian, bimbingan dan juga intervensi daripada guru kaunseling lah. Soalan kedua, apakah nasihat cikgu sebagai guru kaunseling untuk mereka yang sedang mengalami masalah burnout? Untuk yang mengalami burnout ni, cikgu share satu tips lah. Okey. Yang pertama sekali, bila mana kita mengalami burnout, yang pertama kita perlu buat list. Buat list apa perkara yang perlu kita lakukan. Sebab bila mana kita buat list ni baru kita tahu sebenarnya tak banyak pun benda yang kita nak kena buat. Kita buat list dulu. Dan yang kedua, bila kita dah buat list, kita utamakan yang perlu dulu. Maksudnya kita buat list, kita listkan contohnya nombor 1 sampai nombor 5, kita check yang mana saya perlu buat dulu dan mana saya perlu buat kemudian. Okey. Dan yang ketiga, bila kita dah buat list yang mana yang perlu utama dan yang kedua dan seterusnya, kita tandakan yang mana dah selesai. Okey, bila kita dah tanda selesai, so benda tu makin berkurang. Okey, dan yang terakhir sekali, bila mana kita dah settle semua senarai yang perlu kita buat, kita reward diri yang mana kita berterima kasih dan juga ucapkan tahniah pada diri sendiri. Yang mana kita dah berjaya selesaikan perkara yang boleh menyebabkan kita burn out. Wah. Yes. My girl. No, formal. Become formal. Don't say anything macam bestie. Jangan bestie Okay. So 1, 2, 3. Bertanya bahawa awak pernah tak awak berasa burn out apabila belajar di rumah ataupun belajar di rumah? Jap. Sabar, aku tak record. Okey. Adam.